Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aiman bin Omar. Nombor matrik FA 2201. Saya daripada ahli kumpulan 4 dari grup 4 ingin membincangkan tentang topik 4 iaitu pemantapan kesepaduan nasional Malaysia bagi subjek penghayatan etika dan peradaban dan dengan nombor UHC 2022. Pertama sekali saya akan mulakan dengan ahli kumpulan. Ahli kumpulan 4 terdiri daripada 3 orang iaitu saya, Muhammad Aiman bin Omar, nombor matrik FA 22011 dan seterusnya Darsini anak perempuan Muthukrishnan dengan nombor matrik TG 22121 dan ahli terakhir kami ialah Dia Waris Muazzin bin Shahabuddin Mishdan dengan nombor matrik TG 22076. Seterusnya saya akan ke isi kandungan. Bagi topik 4, isi kandungannya adalah iaitu 4.1 perpaduan matlamat diidamkan, 4.1.1 detik perpaduan dan juga detik perbezaan, 4.2 kesepaduan tahap dicapai, 4.2.1 kesepaduan nasional, 4.2.2 kesepaduan nasional dan juga defisit sosial, 4.2.3 etos nasional dan seterusnya. Yang terakhir 4.3 penyatu paduan proses yang diusaha, ianya terkandung etnik, tahap keetnikan, bahasa etnik, hubungan sosial rentas etnik dan terakhir sekali alat penyatu paduan iaitu tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Waris Muazzin bin Shahabuddin Mishdan. Nombor matrik saya TG 22076. Okey, untuk objektif yang pertama adalah memperkuat identiti kebangsaan. Ini dapat membangun rasa kebangsaan yang kuat di antara semua warga Malaysia. Yang kedua adalah mempromosikan bahasa kebangsaan. Dengan mempromosikan bahasa kebangsaan ini, ia dapat mendukung penggunaan bahasa Malaysia sebagai alat komunikasi bersama. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesedaran dan pendidikan kebangsaan. Ini dapat memberikan pendidikan tentang nilai-nilai kebangsaan dan sejarah Malaysia. Salam sejahtera. Nama saya ialah Darshni, anak perempuan Muthukrishnan. Tajuk saya ialah 3 lapisan perpaduan. 3 lapisan perpaduan boleh dibagikan 3, iaitu perpaduan, kesepaduan, differences. Yang pertama ialah perpaduan. Perpaduan bahasa sesatuan. Sojilektik merupakan matlamat akhir yang dihadamkan dalam sebuah negara yang berbilangan etnik. Yang kedua ialah kesepaduan. Keadaan bersepadu menjadi kesatuan yang utuh. Keadaan amanan, stabiler, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui masa terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sebuah masyarakat. Yang ketiga ialah differences. Proses menyatupadukan usaha pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanan dapat integrasi perbincangan, tawar-menawar, perunding dan mediasi. Kedua ialah sejarah mencari kesatuan. Malaysia ibarat sebuah jigsaw puzzle. Negeri-negeri dalam Malaysia asalnya teringkat kepada pusat-pusat yang beza, iaitu Siam, Belanda, Berinting, sehingga disatukan oleh penjajah British. Melalui pembentukan sesatuan persatuan, bentuk Malayan Union 194 ditentang dimasukkan. Persekutuan Tanah Melayu 1948, semua negeri di Malaya. Kemerdekaan 1957, mercuk kesatuan. Persekutuan Malaysia 1963 meluaskan kesatuan, kemajuan Sabah dan Sarawak. Membina kesatuan berterusan melalui mewujud tapak integrasi. Tapak integrasi, ruang dan titik pertemuan antara kelompok strategik di Malaysia,
Contohnya seperti etnik, agama, parti politik, NGO, masyarakat sivil dan juga lain-lain. Communities License Committee 1949, pimpinan elit kaum-kaum. Selain itu, penubuhan parti politik bersifat muafakat coalition pada tahun 1946 dan 1952. Institusi Pilihan Raya 1952 dan juga 1955. Rancangan pembangunan 5 tahun yang bermula pada 1950 sehingga 55 dan juga 1956 sehingga 1960. Perlembagaan 1957. Simbol dan struktur kesatuan, contohnya seperti YDPA, bendera, lagu negaraku, dasar kebudayaan kebangsaan, bahasa kebangsaan dan juga sekolah aliran kebangsaan. Pada tanggal 13 Mei 1969, Malaysia mengalami sebuah peristiwa yang dinamakan Insiden 13 Mei. Insiden 13 Mei 1969 adalah kerusuhan etnis yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia terjadi di antara kelompok etnis Melayu dan Tionghoa setelah ketegangan politik dan ekonomi. Kerusuhan ini telah menyebabkan korban jiwa, kerosakan properti dan keadaan darurat yang telah diumumkan oleh pemerintah. Peristiwa ini meninggalkan bekas dalam sejarah Malaysia. Ia juga mempengaruhi politik dan hubungan antara etnis dan juga mendorong upaya untuk mempromosikan perdamaian dan perpaduan masyarakat. Yang seterusnya ialah 4.1 perpaduan matlamat diadamkan. Perpaduan sebagai suatu masyarakat yang diadamkan adalah sukar diukur, dilihat secaranya maupun berkenalkan. Perkara ini biasanya hadir mengikut keadaan, keperluan dan detik-detik tertentu secara formal atau tidak formal dalam kehidupan seharian masyarakat. Kata-kata ini dari Profesor Ulungan Datuk Dr. Samsul Amiri Bahurudin, pengarah pengasas kita UCAM. Yang seterusnya ialah 4.11 detik perpaduan bias detik perbezaan. Detik perpaduan dan detik perbezaan adalah zat yang boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Antara suasana yang sering dilihat menunjuk perpaduan adalah detik-detik ketiga. Contohnya perkaluan di pasar, mengadakan majlis perkahwinan, tempat makan, sokongan dalam sukan, memberi bantuan ketika bencana, mengunjungi tempat percucian, menikmati cuti hukum, pelbagai perayaan, hadir menonton filem di bawangan dan sebagainya. Contoh-contoh detik perpaduan. Yang pertama ialah makanan. Apabila suatu makanan disajikan, tidak kira bangsa sekalipun, semua bangsa boleh merasai dan makan bersama. Yang contoh kedua ialah sukan. Detik-detik perpaduan dapat dilihat menerusi rakyat Malaysia yang berbilangan kaum bersatu tanpa mengira bangsa. Contohnya, paling mudah apabila jago badminton negara Lee Chong Wei pertandingan dan memenangi peringkat di baik emasnya Sukan Olimpik, semua rakyat tanpa pengkiraan kaum dan perbezaan politik duduk bersama-sama memberi sokongan kepada beliau. Ketiga ialah perayaan. Budak mengunjungi ke rumah terbuka semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri menjadi kebiasaan dan dirasa oleh semua kaum di Malaysia. Masa Tahun Baru Cina pula, amalan menyambut perayaan bersama-sama dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum turut menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Yang ketiga ialah masyarakat berbilangan bangsa dapat melihat budaya masyarakat India menyambut perayaan Deepavali. Sekian, terima kasih. Terusnya saya akan bincangkan tentang 4.2 iaitu kesepaduan tahap dicapai. Kesepaduan tahap dicapai, keadaan yang stabil, aman, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat.
Kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional bermaksud penyatuan pelbagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan juga kebudayaan yang berbeza. Penyatuan ini lebih kepada bentuk zahir ataupun luaran. Alat utama sebagai teras kepaduan nasional ialah Perlembagaan Persekutuan dan juga rukun negara. Kesepaduan nasional penting untuk mewujudkan masyarakat yang dinamik. Dari segi kemajuan bangsa akan mewujudkan pelbagai etnik budaya yang mengutamakan kestabilan. Mereka berkongsi norma hidup, persamaan nilai dan kerencaman sosial. Kesepaduan sosial. Kesepaduan sosial adalah antara teras penting dalam menjamin semua bangsa dalam Malaysia berada dalam keadaan aman dan juga harmoni. Asas utama keadaan yang stabil dan masyarakat tanpa konflik dengan menyelesaikan defisit sosial. Konsep kesepaduan sosial yang diasaskan oleh kerajaan adalah sebagai formula untuk mengurus masyarakat plural berbilang bangsa dan agama di Malaysia. Maksud defisit sosial. Defisit sosial ialah ruang untuk tidak bersetuju sehingga menyebabkan penyelesaian beberapa masalah utama tertangguh dan juga dipertikaikan. Isu dan hal yang belum selesai perlu diusahakan penyelesaiannya satu persatu. Memerlukan kesabaran semua pihak, penerangan dan juga pelaksanaan pelan tindakan berasaskan prinsip tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Terdapat beberapa isu sosial defisit, antaranya ialah isu agama, bahasa, kelas sosial, etnisiti, pendidikan, ruang, jurang generasi, politik federalism dan juga media. Contohnya, defisit sosial dalam aspek etnisiti menjelaskan rasa kekitaan sebuah kumpulan etnik tertentu akibat mempunyai atau berkongsi sejarah, bahasa, budaya, nilai serta sikap tingkah laku yang sama. Defisit sosial dalam aspek agama, contohnya tingkah laku mengenal kepercayaan, nilai dan amanah yang berkaitan dengan keraguan atau kerohanian. Defisit sosial dalam aspek kelas sosial, contohnya seperti seseorang atau kelompok manusia dalam masyarakat atau biasanya kebanyakan masyarakat memiliki golongan sosial. Oleh kerana itu, masyarakat seperti ini menghindari stratifikasi sosial. Defisit sosial dalam aspek bahasa pula menjadi saluran supaya berkomunikasi demi membina kesatuan dalam sesebuah masyarakat yang berbilang etnik. Seterusnya ialah langkah-langkah untuk mengatasi defisit sosial tersebut. Contohnya dari segi politik. Parti-parti politik berjaya membentuk kerajaan menerusi pilihan raya. Pilihan raya yang dibentuk tanpa pertumpahan darah dan berlaku secara aman dan adil. Dari segi bahasa, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara telah diguna pakai oleh semua kaum di Malaysia tanpa sebarang pengecualian. Budaya, semua rakyat di Malaysia perlu mempelajari bahasa Melayu. Keharmonian dalam kepelbagaian bangsa menjadikan Malaysia antara negara yang perlu dicontoh oleh masyarakat antarabangsa yang lain. Seterusnya ialah 4.2.3 iaitu etos nasional. Topik berkaitan etos nasional di Malaysia, kelibatan belum begitu banyak diperbahaskan. Hal ini kerana muncul pelbagai jenis hujah dan juga teori tanpa sempadan tentang apa sebenarnya yang terkandung dalam konsep etos. Konsep ini telah diperkenalkan sejak berabad lama dahulu di mana daripada aspek etimologi, perkataan etos berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang membawa makna sikap, kepribadian, watak dan juga keyakinan. Sarjana terkenal Yunani iaitu Aristotle adalah antara tokoh yang sering membincangkan idea mengenai ethos dan beliau berusaha memperluaskan lagi penggunaan konsep ini. Dalam erti kata lain, ethos secara dasarnya dibentuk oleh sesuatu kebiasaan, pengaruh budaya, agama serta sistem nilai yang diyakini oleh seseorang individu. Keyakinan yang bersifat sedemikian seterusnya membentuk etos bangsa bagi sesebuah masyarakat. Pemupukan etos bangsa menjadi asas utama dalam masyarakat yang berbilang etnik, budaya dan agama, contohnya seperti Malaysia. Hal ini telah dibuktikan daripada penyataan oleh Tun Dr. Mahathir sendiri Mohamad bahawa beliau melihat bangsa Malaysia boleh dibentuk melalui ikatan etos yang sangat kuat. Daripada konsep etos bangsa inilah yang akhirnya melahirkan konsep etos nasional.
Seterusnya saya akan membincangkan 4.3 iaitu penyatu paduan. Penyatu paduan ini adalah proses atau upaya untuk menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat yang beragam dalam suatu negara atau wilayah. Ini seringkali merupakan tujuan utama bagi pemerintah dan pemimpin politik untuk memastikan stabilitas, harmoni dan kesatuan dalam masyarakat yang memiliki perbezaan budaya, agama, suku bangsa dan latar belakang lainnya. Okey. Untuk etnik, dari segi etnik ialah tahap keetnikan. Tahap keetnikan ini adalah pengakuan dan penghargaan terhadap identiti etnis masing-masing. Kelompok ini adalah langkah pertama dalam penyatu paduan. Ini termasuk memahami keberagamaan budaya, bahasa, adat istiadat dan juga tradisi unik setiap etnis dalam Malaysia. Pemerintah juga pemerintah dan lembaga juga berperanan dalam swadaya masyarakat penting dalam mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang identitas etnik dan meningkatkan rasa bangga terhadap warisan budaya masing-masing. Seterusnya adalah batas etnik. Malaysia mempromosikan kesatuan sambil menghargai perbezaan etnis. Penyatu paduan harus memperkuat kesedaran bahawa perbezaan etnis bukanlah pembatas, melainkan kekayaan yang harus dijaga. Identiti etnis seharusnya tidak menghalang kerjasama atau interaksi dalam masyarakat. Selain itu, adalah hubungan sosial rentas etnik. Ini adalah penting untuk mempromosikan hubungan sosial positif dan inklusif antara berbagai kelompok etnis. Ini melibatkan fasilitasi dialog, kegiatan bersama dan jaminan kesetaraan akses tanpa memandang latar belakang etnis. Pendidikan, media dan lembaga sosial juga berperangan dalam membangun pemahaman dan persaudaraan antara etnis. Seterusnya adalah alat untuk penyatu paduan. Alat untuk penyatu paduan adalah antaranya ialah tawar-menawar. Proses tawar-menawar ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeza dengan mencuba mencapai kesepakatan dan memberikan dan menerima kompromi. Ini membantu untuk membangun kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, iaitu dengan mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan yang beragam. Selain itu adalah perundingan. Perundingan melibatkan pertemuan antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk membahas isu-isu yang saling berkaitan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua. Proses ini memungkinkan pihak-pihak yang berbeza untuk berkomunikasi secara langsung. Ia juga dapat menyampaikan kepentingan mereka dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Akhir sekali adalah pengantaraan. Pengantaraan melibatkan intervensi pihak ketiga yang neutral untuk membantu memfasilitasi perundingan antara pihak-pihak yang bertikai. Pengantara dapat membantu mengurangi ketegangan, memfasilitas dialog yang konstruktif dan mencari solusi kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.